Bisakah tim Indonesia ke Piala Dunia? Yang lebih menarik, mereka lakukan kesemua perkara ni tanpa ada kompromi terhadap corak permainan. Tak kisahlah siapa naturalisasi ataupun pemain-pemain heritage yang mereka bawa masuk, tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Aku akan berbalik ke perlawanan lawan Iraq di Piala Asia. Hang tengok cara dia pemain lawan Iraq hari itu, dengan balls on the ground, dia menyerang relentless, tak ada nak duk main tinggi-tinggi. Yalah, striker kat depan tak tinggi pun, dia peletak je yang rendah-rendah. Ramadan Sanata is not the tallest. Sebelum tu not the tallest. Apa nama penyerang? Strick. Rafa Strick, not the tallest. Attacking pemain midfield kau pun, Aiva Janan, not the tallest. Yang tinggi-tinggi semua main belakang. Justin Hoopness, Andy Walsh, Jordi Amat di Piala Asia lah. Semua tinggi-tinggi kat belakang. At the front, they just played it on the ground dengan Marcelinho, Ferdinand, Aiva Janan, Rafa Strick. That was the game yang buat aku go, oh my god, Indonesia like corak permainan dia dah, it's insane. Dan tiba-tiba sekarang dia pemain lawan Vietnam, the same style of play, no compromises on your identity. Secara kesimpulan Dakish, dua perlawanan WCQ di bulan Mac, 6 poin untuk Indonesia. Kita ucapkan tahniah untuk mereka. Dan kita nak juga review negara-negara ASEAN lain, tapi masa sangat mencemburui kita. Cuma kita boleh update lah. Philippines kalah 2 kali. Yes. 1-0 dengan 5-0. Thailand melakukan kejutan di Seoul. Yes. Satu sama, tetapi di Bangkok mereka kena lah 3-0. Begitu juga dengan sahabat kita Singapura. Jiran kita Singapura. Seri 1 sama. Seri 2 sama. 2 sama. Hampir menang. Yes. Sepatutnya menang di National Stadium Singapura, tetapi ke China mereka kalah 4-1. Jadi itu sedikit sebanyak update daripada bola sepak ASEAN. Aku just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari sebelum Piala Asia. Boleh, waktu tu semua dah nak kecoh dah. Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day akan dapat hasil macam ni. Kekal berprinsip. World Cup expanded lah. Indonesia bahaya juga ni kalau mungkin ke World Cup ni. Jadi bulan-bulanan akan jadi lumbung gol, tapi ternyata kita sudah bisa membuktikan kita lolos. Tidak mudah memang, kita menjadi kloter terakhir, tapi ya saat ini kita sudah ada di knockout stage lawan Australia, ya kita bermain lepas saja. Sebelum ni saya ada baca ramai yang nak Shin Tae-yong out kan. So macam mana pada jurnalis-jurnalis dan fan-fan di Malaysia untuk menyokong Shin Tae-yong sendiri? Ya memang nggak semua orang IQ-nya di atas 80 ya. Jadi mereka tidak bisa melihat bagaimana Shin Tae-yong ini sudah bekerja keras dengan timnya, dengan kondisi yang tidak ideal. Artinya liga kita bukanlah liga yang terbaik bahkan di Asia Tenggara, tapi dia kemudian bisa meramu pemain itu menjadi satu kesatuan yang kuat. Jadi saya pikir mereka Shin Tae-yong sudah melakukan yang terbaik, sudah mencatatkan sejarah. Jadi kalau ada yang masih mengatakan dia out, mungkin dia harus out. Bisakah tim Indonesia ke Piala Dunia? Okey, ini adalah kedudukan semasa untuk grup Indonesia. Kita ada Iraq di tempat pertama, Indonesia di tempat kedua, Vietnam dan juga Philippines. Kalau tengok mata, 12, 7, 3 dan juga 1. Sebenarnya ini adalah peluang mudah untuk Indonesia layak, kerana games diorang tinggal nak lawan Filipin yang paling tercorot. Lepas tu nak lawan Iraq. Okey, mungkin lawan Iraq tak menang, tapi kalau lawan Filipin menang, sudah cukup untuk melayakkan Indonesia ke pusingan ketiga. Even kalau Vietnam menang kedua-dua game pun, diorang dapat kumpul 9 mata sahaja, tak cukup. Okey, tapi kalau Indonesia kalah kedua-dua game ataupun seri dengan Filipin, Vietnam menang kedua-dua game, so beza 9 dan juga 8. Segala-galanya terserah kepada Vietnam lah, mampu ke diorang menang lawan Iraq dan juga Filipin. Untuk Indonesia, aku rasa target menang lawan Filipin sahaja sudah
lebih daripada cukup. Orang Indonesia selalu berbuka dengan kolak, es pisang hijau, gorengan. Tapi malam semalam tim Indonesia mereka berbuka dengan lauk Vietnam. So mereka membantai Vietnam dekat tempat sendiri sampai 3-0. So ramailah. First of all, aku suka gila dengan player-player Indonesia. Bila diorang menyerang tu, diorang tak statik tau. Diorang ada diorang punya off ball movement tau. Bila member dah passing, dia akan terus bergerak ke hadapan untuk melakukan through ball yang cantik. Kau boleh tengok sepanjang game tu, diorang main attractive football. Dan gol-gol yang dihasilkan, gol yang pertama sebenarnya datang daripada corner. Member datang daripada jauh man. Daripada jauh, slow-slow dia pergi depan dan dia berjaya menghasilkan gol. Tak ada orang marking sebab dia tak berada dalam zone. Dia datang daripada luar zone, masuk ke dalam kotak penalti. Gol yang kedua adalah boleh kata hasil daripada individual brilliance lah. Daripada Mamat Ratna tu jadilah 2-0. Dan aku ingatkan game habis dengan 2-0, tapi dekat hujung-hujung tu mereka gol lagi sebiji hasil daripada counter attack. So game berkesudahan dengan 3-0. Hasil daripada game ni telah meletakkan Indonesia di tempat kedua dan berpeluang cerahlah untuk layak ke pusingan seterusnya. Sebab apa? Diorang akan lawan Filipin juga nanti. Dan Vietnam diorang dah menang dua-dua game. So memang seharusnya selayaknya mereka akan dapat tempat kedua. Selepas game semalam, coach Vietnam terus dipecat. Coach Malaysia dulu pula. Okey, tapi itulah hasilnya sebab Vietnam memang tak tahulah apa masalah diorang dengan geng-geng Indonesia. Memang sentiasa kalah je. Memang menjadi lauk Indonesia. So itulah hasilnya. Hadirin